الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton yang dihormati sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini kita dapat bersama di ruangan tadabbur Al-Quran, kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam pada ayat yang ke-69. Mudah-mudahan pertemuan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekaliannya, pada ayat yang ke-69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Dan semasa mereka masuk mendapatkan Nabi Yusuf, ia menempatkan saudara kandungnya Bunyamin bersama-samanya sambil berkata kepadanya, Akulah saudaramu Yusuf. Oleh itu janganlah engkau berduka cita lagi disebabkan apa yang mereka lakukan. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma azzana muazzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Maka tak kala ia membekalkan mereka dengan bekalan makanan yang mencukupi keperluan mereka, lalu ia meletakkan bijana minuman raja di kenderaan saudaranya Bunyamin. Kemudian menyeru seorang penyeru, wahai orang-orang kafilah ini, sesungguhnya kamu adalah pencuri. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Mereka bertanya sambil menghadap ke arah orang-orang menteri yang menuduh itu, apa benda kamu yang kehilangan? Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Orang-orang menteri menjawab, kami kehilangan cupak raja, dan sesiapa yang memulangkannya akan diberi benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta, dan akulah yang menjamin pemberian itu. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Mereka berkata, demi Allah sesungguhnya kamu sedia mengetahui bahawa kedatangan kami bukanlah untuk berbuat kerosakan di bumi Mesir ini, dan kami pula bukanlah pencuri. Qalu fama jazauhu in kuntum kadhibin. Orang-orang menteri bertanya, maka apa balasan pencuri itu jika kamu berdusta? Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauh kadzalika najzidz zalimin. Mereka menjawab, balasannya sesiapa yang mendapati benda itu di kenderaannya, maka dialah seperti yang menjadi balasannya, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim.
Maka Yusuf pun mulailah memeriksa tempat-tempat barang mereka sebelum memeriksa tempat barang saudara kandungnya Bunyamin. Kemudian ia mengeluarkan benda yang hilang itu dari tempat simpanan barang saudara kandungnya. Demikianlah kami jayakan rancangan untuk menyampaikan hajat Yusuf. Tidaklah ia akan dapat mengambil saudara kandungnya menurut undang-undang raja, kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Dengan ilmu pengetahuan kami tinggalkan pangkat kedudukan sesiapa yang kami kehendaki, dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. Baiklah kawan-kawan yang dikasihi sekalian, kita dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, sekarang ini Nabi Yaqub telah memberi keizinan kepada anak-anaknya untuk bawa anak bangsu dia, itu adik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ke negeri Mesir dengan mengikat perjanjian di antara Nabi Yusuf dengan saudaranya, dengan mengikat perjanjian di antara anak-anak itu dengan Nabi Allah Yaqub alaihi salam, menggunakan perjanjian nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila mari ke negeri Mesir, Nabi Yaqub pula berpesan supaya jangan masuk melalui satu pintu, tapi masuklah melalui pintu-pintu yang berbeza-beza, kerana Nabi Yaqub bimbang mereka akan menjadi tempat jatuh pandangan orang, sebab dia satu keluarga yang comel, satu keluarga yang sempurna. Nasihat ini diikuti oleh anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Dan kemudian tuan-tuan sekalian, di saat mereka bersiap sedia untuk pulang itu, dibuatlah satu perancangan bagaimana Nabi Yusuf nak mendekatkan diri kepada adiknya Bunyamin itu. Baik tuan-tuan dikasih semua ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhi thumma azzana muazzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Ketika mana tuan-tuan sekalian anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, ketika mana anak Nabi Yaqub masuk bertemu dengan Nabi Yusuf di tempat yang khusus di rumah tamu kerajaan negeri Mesir. Baik, bersama-sama mereka itu pada masa itu ialah Bunyamin. Bunyamin ini adik kepada Nabi Allah Yusuf. Selepas daripada mereka masuk dalam kawasan ini daripada pintu yang pelbagai, bukannya pintu yang satu seperti pesanan Nabi Yaqub, ya baniya la waqala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Baik. Maka tuan-tuan semua, Yusuf berusaha buat perancangan supaya dia boleh bertemu, duduk bersama dengan saudara kandungnya Bunyamin, dan supaya Yusuf boleh melihat akan keadaan apa dia ni, adik-beradik dia yang lain. Yusuf telah perkenalkan diri, Nabi Yusuf perkenalkan diri dia kepada Bunyamin bahawa dia tu adalah Yusuf, dan jangan sekali-kali bersedih di atas apa yang mereka lakukan kepada aku. Jadi tuan-tuan dikasihi semua, ruwiya annahum qalu lahu, disebutkan bahawa mereka berkata kepadanya, hadza akhuna. Bila saudara dia masuk ramai-ramai, maka memenuhi syarat permintaan menteri negeri Mesir ini, bawa Bunyamin, dia pun marilah menghadap Bunyamin. Bila mari menghadap Bunyamin, dia berkata, hadza akhuna, ini saudara kami, qad ji'naka bihi, kami telah bawa saudara kami, mari bertemu dengan kamu. Faqala lahum, Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudara dia, ahsantum wa asabtum, moleklah perbuatan kamu ini, dan kamu telah jujur pada perbuatan kamu. Wasatajiduna dzalika indi, insya-Allah kamu akan dapati balasan yang aku berikan kepada kamu dari sisiku seperti mana perjanjian kita. Maka Nabi Yusuf telah muliakan mereka, bagi tempat tinggal pada mereka untuk mereka beristirahat, muliakan mereka. Kemudian Nabi Yusuf telah menjamu selera mereka ini, dan Nabi Yusuf telah meletakkan makanan ni untuk satu bekah dua orang.
Atau bekas dua orang, mu dua ni, fayabqa Bunyamin wahdahu. Maka tinggallah Bunyamin duduk keseorangan sebab dia ke sebelah. Dia kan adik-adik dia nya 12 kali dengan Nabi Yusuf. Sekarang ni tuan-tuan 10, dia bagi dua. Bunyamin tinggal keseorangan. Fayabqa Bunyamin wahdahu. Duduklah Bunyamin ni keseorangan. Fabaka, maka dia sedihlah. Bunyamin berkata, "Lau kana akhi Yusuf hayyan la ajlasani ma'ahu." Dia kata apa? Kalaulah saudaraku Yusuf ni masih hidup, maka dia akan duduk bersama-sama dengan aku. Faqala Yusuf berkata, "Baqiya akhukum wahida." Tengok saudara kamu tu ada duduk keseorangan seorang. Fa ajlasahu ma'ahu ala maidatihi. Maka Nabi Yusuf pun ambillah Bunyamin, duduklah sekali makan dengan dia. Jadi masa dia makan, dia bercakaplah tuan-tuan semua. Wa qala antum 'asharah. Dia kata tak, mu 10 duduk dua orang, hak ni seorang ni duduk dengan akulah. Fabata Yusuf yadhumbuhu ilaihi. Maka dia pun duduklah, Yusuf duduklah dekat dengan Bunyamin itu, dan dia bertanya khabarlah tuan-tuan sekalian, macam kita lah tuan-tuan semua ya. Nabi Yusuf berkata, "Munak kada kalau aku tunjukkan pada kamu adik-beradik kamu yang sudah tiada itu." Munak kada. Lalu Bunyamin kata, "Tak ada dah orang baik macam mu ni supaya adik-beradik aku," dia kata. Jadi Yaqub tidak melahirkan anak sebaik Nabi Yusuf. Dia kata bahawa mak aku nama Rahil ni mak Nabi Yusuf. Dia kata dia tidak melahirkan anak sebaik secomel Yusuf. Dia kata adik-beradik kandung kami. Fabaka Yusuf, maka Nabi Yusuf menangis dengan cerita adik-beradik dia. Dan Yusuf bangun, lalu Nabi Yusuf memeluk akan Bunyamin itu. Wa qala lahu inni ana akhuka Yusuf. Dia berkata bahawa sebenarnya akulah saudara kamu Yusuf. Jangan kamu sedih terhadap perbuatan mereka kepada aku yang lepas, kerana Allah Subhanahu wa taala telah buat baik kepada aku. Baik. Falamma jahazahum, dia kenal dah tuan-tuan semua bahawa itu adalah Yusuf alaihi salatu wassalam, dan mereka duduk seperti adik-beradik lah yang lama tidak bertemu. Maka dibuatnya satu perancangan. Falamma jahazahum, bila mereka ni telah bersiap untuk kembali, yakni askar pekerja Nabi Yusuf telah sediakan makanan untuk keluarga Nabi Yaqub, adik-beradik dia ni untuk balik. Dia letak setiap utar makanan. Dan dia suruh juga sebahagian daripada pekerja dia ni meletakkan cupak ataupun sukatan yang dimiliki oleh kerajaan. Wahia inaun min fiddatin fi qaulil aktharin. Disebutkan, dikata bahawa bekas ni tuan-tuan, bekas yang dibuat daripada perak, ya. Bekas yang dibuat daripada perak pada kebanyakan ulama tafsir. Ada setengah ulama kata bekas yang dibuat daripada emas. Letak dalam bekas unta kepunyaan Bunyamin, adik dia ni, tanpa ada siapa dia pun mengetahui akan perancangan ini. Bila mereka nak berangkat balik, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila mereka nak berangkat balik ni, apa dia buat tuan-tuan semua tak? Thumma azzana muazzinun, kemudian menyerulah oleh tukang seru, ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Wahai rombongan, dia kata, dia seru di saat mereka ni nak tubik belaka, nak balik, tolak balik ni. Ayyatuhal 'ir, yakni wahai tuan-tuan unta, yakni rombongan semua ya. Innakum lasariqun, sesungguhnya kamu ini adalah golongan pencuri. Faqifu, hentikan mereka. Kemudian cek balik dalam semua apa dia ni guni-guni milik mereka. Lalu mereka ni tuan-tuan berpaling kepada yang menyeru itu. Dia berkata apa? Innakum lasariqun qalu wa aqbalu alaihim madza taghfidun. Mereka bertanya sambil menghadap ke arah orang-orang menteri yang menuduh itu, apa benda kamu yang kehilangan? Yakni adik-beradik Nabi Yusuf, dia berkata kepada tukang seru tadi, dia kata, gapo dia hak ilah?
Wa aqbalu alaihim madza tafqidun, apa yang benda hilang tadi, hilang apa dia kata. Qalu nafqidu suwa'al maliki waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'in. Baik tuan-tuan semua ya. Qala, berkatalah adik-beradik Nabi Yusuf, berkatalah askar-askar dia, pekerja-pekerja dia, nafqidu suwa'al malik, kami kehilangan alat sukatan ataupun alat sukatan, alat timbangan yang dimiliki oleh kerajaan. Suwa'al malik yang kami guna untuk menyukat, untuk menimbang. Siapa yang bawa dengannya, ya, waliman ja'a bihi, kami kehilangan cupok raja. Siapa yang hantar balik benda tu akan diberi benda makanan, hadiah dia sebanyak satu muatan seekor unta, dan akulah yang menjamin pemberian itu. Mana-mana orang di kalangan kamu ni, kalaulah boleh bawa mari kepada aku semula cupok yang dimiliki, alat sukatan dimiliki oleh kerajaan ini, aku bagi hadiah makanan semua seekor unta, dan aku jamin bahawa aku akan berikan kepada kamu. Wa ana bihi za'im, akulah yang menjamin akan pemberian itu. Qalu, berlalu mereka berkata, adik-beradik Nabi Yusuf ni tuan-tuan, selepas mereka dituduh dengan mencuri ini, maka tuan-tuan dia pun jawab, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Dia kata, demi Allah, dia kata, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi, kamu telah tahu bahawa kami mari di sini bukanlah kami nak buat kerosakan. Dia kata, keturunan kami, adik-beradik kami ni orang baik-baik. Siratunal hasanah, sejarah hidup kami, sejarah hidup yang baik, dan bukanlah kami mari nak buat perangai huduh di bumi negeri Mesir ini, ya. Kami bukannya orang yang mencuri, bukan perangai kami ni, perangai kami mencuri, bukan. Lalu berkatalah budak suruhan Nabi Yusuf, qalu fama jazauhu in kuntum kadhibin. Lagu mana balasan kamu kalau sekiranya, apakah balasannya kalau sekiranya kamu ini dituduh sebagai seorang pencuri? Lagu mana? Kalau aku cek dalam bekahmu ni, ditakdir ke Allah Subhanahu Wa Taala nya adalah ada peni bekah ataupun sukatan ataupun cupok diraja tadi kepada kamu. Apa kamu nak buat? Ya? Fama jazaa'us sariq in kana fikum. Lagu mana balasan? Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin. Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaa'uh kadzalika najzidz zalimin. Mereka menjawab, balasannya sesiapa yang didapati benda itu ada di kenderaannya, maka dialah sendiri yang menjadi balasannya. Siapa dia mencuri, dialah akan terima balasannya. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Baik tuan-tuan dikasih semua. Maka bila dia kata begitu, dia kata bahawa apa dia balasan? Balasan dia, orang curi itulah akan terima balasannya. Dia akan terima balasan di atas perbuatan mereka itu, yakni jazaohu akhdhu man wujida fi rahli. Balasan dia ambil apa yang ada dengan orang itu. Kalau dia tu curi, maka dialah terima balasan, ya. Inilah balasan kepada orang-orang yang tidak baik, yang mencuri akan harta dalam syariat pada masa itu. Baik tuan-tuan semua, dalam syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kanat syariatu Ibrahim wa Yaqub alaihi salam anna as-sariqa yadfa'u ila al-masruq minhu fayasiran 'abdan lahu, wa hadha ma aradahu Yusuf alaihi salam. Dalam syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub dahulu ialah pencuri ni tuan-tuan, dia akan diserahkan kepada yang kena curi. Katakanlah ya, Nabi Bunyamin pergi curi barang milik kerajaan, maka Bunyamin akan diserahkan kepada kerajaan. Fayasiran 'abdan lahu, maka dia akan menjadi hamba kepada kerajaan itu. Kalau curi barang Nabi Yusuf, maka akan menjadi hamba kepada Nabi Yusuf. Inilah yang dikehendaki oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini tuan-tuan satu perancangan bagaimana dia nak mendekatkan diri dengan adik-beradik dia.
Bijak tuan-tuan semua ya. Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhi. Lalu dia buatlah cek tuan-tuan semua. Kalau pergi cek terus kepada bekas Bunyamin, berarti ada satu perbuatan khianat kepada Bunyamin. Maka dia ceklah kepada bekas adik-beradik dia hak lain dulu. Dia ceklah bekas adik-beradik dia hak tu 1, 2, 3, cek semua sekali dah. Bada'a bi taftishi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi. Dia pergi cek bekas adik-beradik dia sebelum daripada dia cek bekas Bunyamin, supaya mereka ni berpaling dan tidak terasa. Ini satu perancangan. Kemudian akhir sekali dia cek hak Bunyamin tadi, dan dia waktu ambil sukatan ataupun cupok itu dari bekas Bunyamin. Baik, jadi maka diambillah hukum dengan pengiktirafan mereka. Sebab nampak, sebab tengok depan mata benda ni keluar daripada bekas Nabi Allah, bekas Bunyamin, adik kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Summa istakhrajaha min wi'a'i akhihi kadzalika kidna li Yusuf. Dia buat satu halah bagaimana nak mendekatkan dia dengan adik-beradik dia. Tuan-tuan semua, halah ni untuk kebaikan dibolehkan ya. Halah untuk kebaikan, halah untuk kejahatan tidak boleh. Kalau kita buat halah untuk benda-benda baik, satu perancangan untuk kebaikan, maka dibolehkan oleh agama kita. Kalau halah untuk buat kejahatan tidak boleh. Al-hiyal, ada satu bab dalam agama kita dipanggil bab al-hiyal. Hiyal ni bab halah ya. Halah ni macam-macam lah. Ada orang halah kau tu, ada orang halah kau ni. Tu biasalah orang zaman kita. Cuma tengok halah ni untuk apa. Halah untuk kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau halah untuk kejahatan, dia tak boleh. Dalam agama ni tuan-tuan, dia ada makhraj, dia ada exit dia. Maksud saya ialah, kalau berlaku benda, dia akan ada tempat keluar dia tuan-tuan. Ada apa saja, katakanlah mencuri hukumnya haram, kecuali dia ada tempat boleh. Misalnya curi, semua curi hukumnya haram. Semua curi hukum dia haram. Kecuali contoh kecualinya ialah bila bini curi duit tok laki hak kedeku, itu boleh. Bila bini dia ni curi duit tok laki hak kedeku, mana-mana suami hak kopik, bini dia boleh curi duit tok laki dia hak kopik tadi. Boleh tuan-tuan, dia curi, tidak berdosa kalau dia curi duit tok laki yang kedekut, seperti mana cerita berlaku kepada Hindun, isterinya Abu Sufyan. Dikala Hindun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi wajib jika ada sebab, contoh kematian, ataupun suci daripada haid dan juga nifas, itu contoh dia, ataupun selepas bersama suami isteri, ataupun kalau mandi pagi Jumaat kita mandi sunat, kecuali jika ada bersama dengan suami isteri. Mandi sofa tidak ada, mandi sofa tidak ada. Lah ni gagal isu cara kau mandi di bulan Safar. Pasal apa tu? Hari Rabu akhir bulan Safar ni mandi kerana nak tolak bala. Maka dia kata bala turun begitu banyak pada hari Rabu di akhir bulan Safar. Jadi kita boleh juga kalau kita mandi, dia kata, ada orang kata boleh kita mandi sebab boleh jadi ulama-ulama yang kasyaf melihat banyaknya bala nak mari pada hari Rabu akhir bulan Safar tuan-tuan semua. Sedangkan Nabi kita sebut dah la adwa wala tiyarata wala safara. Nabi sebut dah bulan Safar tak ada siam aja apa. Jadi hak barang Nabi tolak tu apa ni, dia kata ada orang kasyaf melihat hak ni mari. Barang mandi sopa khurapat ni tuan-tuan semua, barang ni barang orang tinggal zaman takut tonggek lagi selele puhuk bumi dah. Yang gali balik supaya ada amalan mandi di bulan Safar. Kita pun tak reti lah tuan-tuan, wajib mandi di bulan Safar ni kalau tuan-tuan bersama dengan isteri semalam. Tak kira lah bulan Safar ke Rabiul Awal Rabiul Akhir ke, ada sebab wajib baru wajib. Kalau nak kata bulan Safar bulan siam aja ni belawak belakang, tak ada Nabi kita satu seorang isteri Nabi kita kahwin pada bulan Safar. Ada masalah pun kahwinlah bulan Safar ke bulan Muharram ke boleh. Cuma orang jatuh tak boleh kahwin dengan Safar. Kalau Safar tu nama orang jatuh. Begitu tuan-tuan semua ya. Macam-macam zaman kita ni. Mari barang pelik-pelik, masya-Allah.
Di Indonesia ni dulu pernah jumpa Quran raksasa dak. Macam-macam lah. Tujung daripada langit turun mari duduk depan dia. Masya Allah. Baik. Kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami hampirkan Yusuf. Ini satu helah yang tersembunyi. Bagaimana cara Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, ya? Satu helah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam yang ditadbirkannya dalam kesunyian, dalam keadaan sunyi, supaya dia dapat dekat dengan adik-beradik dia. Dia nak dekat dengan adik-beradik dia. Niat dia nak buat mari pula ayah dia, mak dia mari ke negeri Mesir. Kerana dia buat ni tuan-tuan semua ada hikmah, ada maslahah yang tertentu. Dia buat, tengoklah pula maslahahnya gapo dia, helahnya gapo dia, tengok molek. Dia kena ngajilah kitabul hiyal, kitab bab helah kita kena ngaji, kitab maslahah kita kena ngaji, baca molek, dengar molek syarahan para alim ulama, lagu mana kitab bab helah, lagu mana kitab bab hani. Dia helah hak taklih ni tuan-tuan, contoh hak berlaku dah. Misalnya kita kata amba ni bernazar. Maka dalam kitab sebut kita yang bernazar ni tuan-tuan, kita tak boleh makan barang yang kita nazar tu supaya kambing tadi. Jadi maka apa dia buat? Ni orang tua-tua mula nak cerita ni. Nak suruh boleh makan juga, maka dia sedekah kepada orang tu. Dia cari tok lebar seorang, dia sedekah. Ni kami nazar ni ustaz lah. Maka kita sedekah kepada ustaz lah kami nazar. Dia pun sedekah kami nazar ke ustaz lahnya sedekah balik kepada tuan kambing tadi. Maka dia kata halal lah. Daging kambing dimakan oleh orang yang bernazar itu. Ni dia panggil halah. Abang tanya tok guru pondok tua-tua, dia kata istilah dia nusuk alik jari. Nusuk alik jari. Tu halah tu orang panggil. Halah ni tak betul tuan-tuan semua. Dah awak nazar, ni kambing nazar, awak pergi sedekah kat orang dengan syarat orang sedekah klik kat awak, dia benda ni halah tak betul. Serupa juga halah duk gilir tolak beras atas troli. Gilir tolak beras atas troli ni tuan-tuan, bayar fidyah. Tu pun tak betul. Tu pun tak betul. Lah ni ada satu halah, katalah orang ni mati lama tak puasa, maka kena bayar beras berapa cupok, berapa gatai, kena bayar. Nak bayar duit tak ada, pahala mana dia kata pergi pondok, pandailah orang pondok buat, dia pun letak beras atas troli. Ni bukan semua orang pondok amal lagu tu, dia ajar lagu tu. Dia letak beras atas troli, kata letak 20 kapik. Kalau satu kapik beras tu mungkin 20 ya. Letaklah beras lebih ke 50 kapik, 50 kali 2 baru 1000 ya tuan-tuan semua. Fidyah hak kena 30,000. Maka lagu mana tuan-tuan? Dia tolak beras sedekah kepada orang. Orang tu pun tolak sedekah mari. Ulai balik sebanyak 50 kali. Cukuplah dia nak tu tuan-tuan semua. Orang panggil halah. Halah ya. Halah di sebalik nusuk alik jari. Hak ni pun tak boleh tuan-tuan semua. Macam mana jadi benda tu, benda budaya biasa, tolak pergi tolak mari atas barang tu lah. Sedangkan piti ada tamu-tamu balik sana. Nak sesar dengan cara halah, Masya Allah, benda tak boleh lah tuan-tuan. Nak halah ni ada kitab bahyal, halah. Cuba kita ngaji lagu mana pandangnya agama kepada perbuatan halah. Halah lagu mana hak boleh, halah lagu mana hak tidak boleh. Dia main tolak beras ni tak. Tapi ramailah orang belanya moga barang hak serupa dengan demo buat. Tapi jangan duk bela mendadak, jangan duk bela tanpa hujah. Tak boleh tuan-tuan semua duk nusuk alik jari. Cukuplah tuan-tuan. Kita zaman ni zaman ilmu, bukannya orang ni boleh diperbodohkan dengan begitu mudah ya. Baik, ini dalil bahawa Nabi Yusuf buat ni tadi tuan-tuan, dalil bahawa harus untuk sampai kepada satu matlamat yang disyariatkan itu, dia buat halah-halah yang tertentu selama mana tidak bercanggah dengan ajaran yang ada mengikut syariat agama ya. Pada masa tu syariat mereka berbeza dengan syariat yang ada di zaman kita. Maka halah ini halah yang harus dari segi hukum syarak yang tidak pun ditegah dan dilarang. Kerana apa tuan-tuan? Kerana hujungnya ada al-khairu wal maslahah. Ada kebaikan, ada maslahah di hujung itu dengan tidak ada apa-apa kemudaratan untuk sesiapa. Tak ada.
Dan Bunyamin pun tuan-tuan semua tenang saja menerima hukuman sebab dia tahu bahawa yang akan menjaga dia adalah saudara kandungnya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Baiklah tuan-tuan semua, bila perancangan ini berjaya, ni mak cerita bahawa dia mendekatkan adik-beradik dia kepada adik-beradik yang lain duduk dalam kerajaan negeri Mesir. Ni tuan-tuan semua, matlamat dia untuk menyatukan keluarga. Matlamat dia comel tuan-tuan semua, ya. Baik. Ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kemudian ia mengeluarkan benda yang hilang itu dari tempat simpanan barang saudara kandungnya. Demikianlah kami jayakan rancangan untuk menyampaikan hajat Yusuf. Tidaklah ia akan dapat mengambil saudara kandungnya menurut undang-undang raja kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Dengan ilmu pengetahuan kami tinggikan pangkat kedudukan sesiapa yang kami kehendaki. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala beri ke Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Narfa'u darajatin man nasha'. Kami angkat kedudukan sesiapa sahaja bil ilmi, dengan ilmu. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mujadalah, Allah Ta'ala sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kami mengangkat orang-orang darjah, orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan juga orang-orang yang diberikan ilmu itu akan beberapa darjat. Jadi narfa'u ma kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha. Ingat tuan-tuan, yang mengangkat darjat manusia ni ialah Allah, yang menurunkan darjat manusia ini ialah Allah. Nah, bukannya kerja kita tak. Tuhan nak angkat orang sekelip mata, nak jatuh ke orang pun sekelip mata. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. Atas tiap-tiap sesiapa saja, yakni atas ada orang alim, ada lagi yang lebih mengetahui. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Orang ni alim, ada orang lain alim lagi. Orang ni alim, orang lain alim lagi, sehingga baliklah kepada yang tahya ila ilallah, berhentilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah adik-beradik Nabi Yusuf itu ulama, alim juga pada masa itu, kata ulama, fa inna Yusufa, Nabi Yusuf tu kana a'lama minhum, dia lebih alim daripada Yusuf, daripada adik-beradik dia. Begitulah tuan-tuan semua. Artinya di sini ialah bukan kita seorang aja pandai. Jangan kita anggap kita ni pandai. Ada lagi orang lebih pandai. Nabi Allah Musa alaihi salam, bila dia kata dalam golongan Bani Israel ini, akulah orang yang paling pandai, orang paling alim. Lalu Allah Ta'ala suruh dia mengembara sehingga kepada pertemuan dua laut, bertemu dengan Khidir. Khidir ni perbahasan ulama, adakah dia Nabi ataupun seorang laki-laki yang saleh. Maka Khidir mengetahui ilmunya lebih banyak dari Nabi Allah Musa alaihi salam, sehingga dia boleh cerita benda-benda yang gaib yang berlaku yang di hadapan dia. Apa benda nak jadi tuan-tuan sekalian. Kita tak boleh takabur dengan ilmu yang kita ada, tak boleh. Ilmu kita ada, ramai lagi orang lebih tahu daripada kita. Tuan-tuan semua tengok molek-molek. Ilmu ni bukan milik seorang. Ilmu ni milik kita semua. Milik semua orang. Orang tu boleh buat kajian, orang ni boleh buat kajian, orang tu buat kajian gini, orang ni buat kajian gini. Dia macam-macam. Jadi kita ni wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Orang ni lebih alim pada orang ni, orang ni lebih alim pada orang ni. Akhir sekali Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Kita manusia ni begitulah teman-teman semua. Ada benda kita tahu, ada benda kita tidak tahu. Lebih-lebih lagi di zaman kita, zaman pengkhususan. Orang ni alim dalam bidang hadis, orang ni alim dalam bidang fiqh. Fiqh pula ada orang ni alim dalam bidang qawaid fiqhiyah, dan orang ni alim dalam masalah gani. Di zaman kita, zaman yang 1001 kelemahan ini,
Maka tuan-tuan semua, kealiman kita terbatas. Sebab itulah kita kena ada, kalau nak buat ijma', kena duduk ramai-ramai, buat kesepakatan. Ulama' dia bahas, ada segi hadisnya lagu mana, segi fiqh lagu mana, segi tauhid lagu mana, segi ni lagu mana. Baru tu biar jawapan. Itu zaman kita. Kalau kita seorang kita rasa kita alim dan kita anggap orang lain ni bodoh belaka, siapa mereka komen, kalau sekiranya ada ustaz lain mari tegur pandangan kita, ambo senyum gitu, dia kata mungkin dia bodoh sepuh ambo juga. Dia ada orang menganggap, orang bagi pandangan orang tegur ni kalau umur sama taraf, dia kata bodoh sepuh kita. Jangan tuan-tuan semua, kita orang tegur kita ni alhamdulillah. Kalau salah, kalau ambo ada salah, tuan-tuan tegurlah. Ambo cek balik, kalau betul tuan-tuan ambo perbetulkan isi kuliah hamba. Kalau betul hamba, tuan-tuan kena terima. Begitulah tuan-tuan semua. Allah mengangkat darjat manusia dengan ilmu pengetahuan. Ya, Tuhan angkat kita dengan kita diberikan ilmu oleh Allah. Tiap-tiap orang alim, ahli atas dia, ada lagi orang alim yang lain sehingga bertemu. Yang paling alimnya, yang paling mengetahui segala-galanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di atas daripada setiap yang berpengetahuan itu ada yang lebih mengetahui. Akhirnya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dikasihi semua, kalau kita ikut manhaj Al-Quran, begitulah tuan-tuan. Manhaj hadis Nabi-nya begitulah. Kita tuan-tuan semua, segala benda kita nak royak, sekadar ilmu yang kita ada, kita balik kepada Al-Quran dan juga hadis. Quran, hadis kalau kita tak faham, tengoklah syarah yang dibuat oleh para alim ulama. Kalau syarah dibuat oleh ulama, tengok. Kalau kita rasa ada sedikit kekeliruan, tengok pula pandangan ulama yang lain, supaya ada kefahaman yang betul kepada sesuatu masalah. Sebab tu tuan-tuan semua, kita tak boleh berguru dengan seorang guru, ya. Tak boleh. Kita kena berguru dengan ramai orang supaya boleh jadi orang ni faham ayatnya begitu, faham ayatnya begini. Kalau kita fanatik kepada seorang guru, muta'assib, kata orang Arab muta'assib, kita fanatik, maka hukumnya kita berdosa. Tak boleh. Jangan fanatik kepada seorang guru. Tuan-tuan kena belajar dengan banyak guru, barulah kita tidak menjadi masalah. Yang tu pun kita faham, yang ni pun kita faham. Saya buat contoh kepada tuan-tuan sekalian. Pengalaman saya, dulu saya belajar di Mesir dalam kuliah Usuluddin selama 2 tahun, ya, 1 dan juga 2. Kemudian hamba dapat tawaran belajar di Arab Saudi. Lalu hamba pergilah belajar di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Bila hamba tengok perbahasan isu khilafiyah di Malaysia ni tuan-tuan, bagi hamba tidak pelik. Sebab hamba lalu dua sistem pendidikan yang berbeza. Mesir dengan cara dia, Saudi dengan cara dia. Bagi hamba tidak ada apa yang pelik. Sebab kita hidup, kita belajar dalam dunia dia. Itulah perlu kepada ilmu. Macam orang duduk kecek di Malaysia, dia kata orang tak baca kunut ni Wahabi. Sebab dia tak belajar tuan-tuan. Yang tak baca kunut di Mekah tu bukannya Wahabi. Yang tak baca kunut itu kerana mereka mazhab Hambali. Orang mazhab Hambali, kalau mereka sembahyang subuh, mereka tak baca kunut. Kita di Malaysia ni mazhab Syafi'i, dia baca kunut. Wahabi tu bukannya mazhab fiqh. Tuan-tuan kena faham, ya. Jadi kita ni tengok, kalau bila sebut perkataan Wahabi, ada persepsi orang kata, oh dia ni Wahabi. Mungkin ada orang berkata demikian. Dia kena belajar. Tengok, yang dakwaan orang-orang Melayu kita kata begitu, kata begini, sebenarnya mereka mengata dalam keadaan mereka tidak mengerti apa benda tu. Bila kita belajar tuan-tuan, tidak menjadi masalah. Macam masalah tauhid. Ya, orang Melayu duk geger kata perkataan mujassimah. Mujassimah ni apabila kita menjisimkan, katalah benda tak nampak tengok, kita pergi zahir nampak tengok. Benda katalah jam ni tak ada, kemudian kita pergi zahir nampak dengan sifat jam, oh lagu ni jam, maka dia kata itu mujassimah. Lalu mereka bahaslah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang berbunyi di antaranya ialah ayat masyhurnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian lepas Tuhan buat langit dan juga bumi, maka dia beristiwa di atas arash. Dia guna istilah istawa atas arash. Dalam pengajian kita di Malaysia, kita kena takwilkan makna istawa, beristiwa.
bersemayam di atas arash dengan makna perkataan seperti istaula, yakni memerintah dari atas sana, memerintah. Istawa maknanya memerintah. Ini takwilan kita. Orang-orang seperti di Saudi ataupun orang-orang yang panggil kaum lama, orang salafi, mereka tidak mentakwilkan. Mereka serahkan makna sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata mana? Seperti mana Tuhan sebut, kemudian Allah bersemayam di atas arasnya dengan cara yang layak baginya. Di titik setakat tu, dia tidak bahas bagaimana cara istawa, bagaimana cara istaula. Itu perbahasan yang ada di Arab Saudi, yang ada di kalangan ulama-ulama salaf. Kita guna kalimah istawa dengan makna istaula, kita mentakwilkan benda. Dia bagi kata mereka ni mujassimah. Dia bukan mujassimah. Apa yang diajar dalam masyarakat mereka, dalam kitab-kitab tauhid mereka, bahawa mereka tidak mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihah. Biduni ta'wilin wala ta'tilin wala kaifi takyifin. Tidak mentakwilnya, tidak mengkaifiahnya. Dia begitu keadaan di sana. Soalan kita nak bawa diri kita faham ke mana, nak beriman dengan yang mana, cara mana, tidak menjadi masalah. Sebab ini pun ada hujahnya. Cara dibawa oleh ulama mutaakhirin juga ada hujahnya. Bila kedua-dua mereka ada hujah, cara ni pun ramai dianuti oleh orang-orang Islam. Cara ni juga dianuti oleh ramai orang-orang Islam. Bila dua-dua ni dianuti oleh ulama yang ramai, tuan-tuan nak lalu kok jalan mana? Lalulah. Nak pergi Kota Baru, melalui Pasir Putih pun boleh, melalui Tanah Merah pun boleh. Matlamat kita sampai di bandar Kota Baru. Kalau tuan-tuan kata apa yang dipegang oleh orang yang tidak takwil itu salah, berarti sesat, berarti tuan-tuan telah menyesatkan orang-orang yang berada di tanah suci sana. Bilangan penduduk mereka 30 juta, adakah mereka ni semuanya sesat? Kita kena beringat dengan kenyataan kita. Saya bukan nak membela sesiapa, tapi nak bagi ilmu kepada tuan-tuan. Kita belajar ilmu, ada orang lebih alim daripada kita, kita kena berlapang dada, menerima akan manhaj, supaya kembali kepada apa yang dibawa oleh baginda. Dalam masalah ini, masalah kefahaman kita dengan ilmu tauhid umpamanya. Demikian juga dalam masalah amalan-amalan seharian kita. Amalan seharian kita, sebahagian orang belajar tak sama dengan yang kita belajar. Jadi bila tak sama kita belajar, kita kena mengkaji. Mengkaji macam mana? Mana betul, mana tidak betul. Tengoklah pula, akhir sekali betul nak sandar mana? Betul tak betul ni tuan-tuan, kena sandar di mana? Sandar kepada Rasulullah. Bagaimana cara dibuat oleh Rasulullah, bagaimana cara diperintahkan oleh Allah. Itulah sandaran kita. Bukan sandaran kita, kita kata guru hamba buat gini. Kalau guru awak buat gitu, awak buat macam tok guru awak buat, tok guru awak buat betul dengan Nabi buat, kita terima. Kalau tok guru kita buat benda tak betul dengan hak Nabi buat, kita kena tolak tok guru, kena terima hak Nabi. Dan berkata, adakah tok guru kita salah? Bukan soalan tok guru kita salah. Mungkin dia terkhilaf, mungkin dia buat amalan ada sedikit penambahan. Kita balik kepada pedoman kita yang asli. Apa pedoman asli kita? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis Nabi pun ada, kajian pun boleh buat, ilmu di hujung jari kita mengkaji. Kita melihat, itu cara kita beragama tuan-tuan. Barulah kita dapat ilmu. Kalau kita nak, kita kena menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Barulah kita luas. Sebab tu bagi saya, perselisihan di kalangan masyarakat ini, dari segi pemahaman ilmu mereka, kalaulah kita sama-sama belajar dengan pelbagai manhaj, dengan fikiran yang terbuka, manhaj salaf kita belajar, manhaj khalaf pun kita belajar, tidak menjadi masalah. Saya belajar dua aliran. Bukan saya orang alim, saya tak pandai tuan-tuan semua. Minta maaf banyak. Ambo tidak ada ilmu sangat. Cuma sedikit tu bagi kemahiran boleh catch up. Nah, kalau kita belajar kedua-dua aliran, kita akan dapati satu ketenangan. Tu bagi hamba mau tengok isu masyarakat orang duk balas hari tengah hari, punca dia sekara. Apa dia? Punca dia bila kita tidak belajar. Kalau kita belajar tuan-tuan semua, ianya menjadi satu perkara yang sudah selesai. Saya buat contohlah ke tuan-tuan. Orang duduk balah. Orang duduk balah kata dari sudut lepas mayat-mayat ni, doa ke tidak doa. Ni orang kampung kita dia mudah balah. Hatta pada masalah begitu pun tuan-tuan sekalian, mereka ni boleh balah. Dia benda tu benda tak kena balah pun tuan-tuan semua tak.
yang dibuat dalam kitab mazhab Asy-Syafi'i, Fatwa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dia kata kalau kita buat suatu majlis yang lain selepas daripada sembahyang jenazah, maka itu khilaful aula. Maka tu dia kata tak serupa dengan yang terbaik. Ada orang lepas sembahyang jenazah, dia ni tua-tua buat tahlil belah caca. Apa pernah kena di satu orang mati di air lanas. Tak ada jeli. Lepas Assalamualaikum ila hadratin Nabiyil Mustafa. Dia tahlil dekat dengan setengah jam. Mayat duduk depan, belah caca. Kita nak lari, orang kata kita pula. Amba pun, kamu letih. Sudah semaya, sudah tahlil belah caca depan mayat, amba tanya dia, Syekh, entah buat ni, tiru siapa lagu ni? Tahu apa dia kata, ayuh hana mati. Lah ni bukan isu masalah ayuh hentam mati. Isunya lepas solat jenazah pergilah mayat kubur. Tuan-tuan, lepas mayat jangan lengah pengkebumian jenazah. Kalau kita pergi buat tahlil melecaceh mayat duk cokos situ, tidak ada ulama yang buat benda macam tu. Tak ada ulama yang buat majlis tahlil melecaceh. Bila orang tegur dia kata, ni macam mana lagu ni? Bukan soalannya, kita orang belajar muta'allim, orang belajar ni tu tengok lagu mana cara Nabi kita buat, lagu mana cara dibuat oleh para sahabat. Sedangkan fatwa sudah jelas dari kitab fatwa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dia sebut jelas dalam mazhab Syafi'i kita lagu tu tuan-tuan semua. Jadi kita tidak belajarlah kita menjadi masalah. Kalau orang yang belajar, dia berfikir dengan cara waras, dia melihat dengan ilmu dia tuan-tuan semua, maka kita hidup dengan senang. Sebab itulah Tuhan kata dalam Al-Quran dah, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kata ulama, adik-beradik Nabi Yusuf juga alim, tapi Nabi Yusuf dia lebih alim lagi. Alim tak alim akhir sekali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni tuan-tuan kena sentiasa terbuka fikiran kita. Ambil perangai bunga pukul 10. Bunga pukul 10 dia akan buka pukul 10. Buka itulah sifat orang ngaji. Jangan jadi ortodoks. Ortodoks tak boleh, fanatik tak boleh. Post setengah-setengah Facebook ni. Orang-orang yang Facebook ni, dia tulis, orang tak setuju dengan pandangan ni, jadi orang lagu ni. Ni orang panggil ortodoks. Dia tak reti. Siapa mandi bulan Safar pun tuan-tuan semua, mandi bulan Safar pun, ia jadi satu benda yang pelik. Apabila Datuk Dr. Abdul Basit waktu berisu, adakah boleh sembahyang bila sampai di rumah pada kes-kes tertentu dan kes semaya jamak. Semaya jamak, orang di musafir, dah niat nak jamak dalam waktu asar, tiba-tiba atas masyarakat siapa dah di rumah dalam waktu asar, boleh ke tak dia semaya asar, zuhur asar di rumah dia? Sah ke tak semaya dia? Nyobahah, siapa nak nyobahah. Tapi akhirnya betul alik Datuk Dr. Abdul Basit, ia jadi qada'an bila ismin. Dia qada tapi tidak berdosa sebab dia sudah musafir. Nyobahah setakat nak tuan-tuan semua. Tak, macam salah nah disebutkan oleh Datuk Dr. Abdul Basit. Isi ilmu fiqah dia. Orang bahah gitu melalui. Bila siapa tahap mani sofa, hodok bahah. Bak Dr. Abdul Basit tadi tuan-tuan semua, senyap dik tak kata sepatah rambut. Menunjukkan bahawa orang alim yang berfanatik, dia tak boleh kita nak fanatik. Kita kalau jadi orang alim, duduk di tengah-tengah. Siapa dia tak betul, kita gomolah. Kalau kita betul, kita terimalah tuan-tuan semua. Saya setuju manhaj dibawa oleh Datuk Dr. Abdul Basit. Sebab apa? Ia nak buka minda kita dari segi ilmu. Nah, bila kita nak buka minda, kita ni tuan-tuan, bila kita nak mengajar, bukan kita mengajar bodoh gitu. Mesti kita buat kajian, mesti kita tengok benda baru kita nak buat tubik ni tuan-tuan. Dalam kepala ustaz tu mesti dia ada dah tempat mana dia ambil. Bukannya mudah. Sebab tu Datuk Dr. Abdul Basit boleh jawab molek apa yang disebutkan taklid orang kepada isu semaya jamak tadi. Dia sebut tu, memang dia boleh taklid balik dengan molek. Apa tahu jawapan kepada soalan itu. Tapi tuan-tuan nak sebut kita, bila orang tak sepuluh dengan kita berok, kita tibet. Ini bermakna kita jadi ustaz yang tidak adil. Kita kena adil, mengkritik kena adil, menyokong kena adil. Amba tuan-tuan, katakanlah sahabat amba salah, amba tegur. Lawan amba betul, amba terima, tak ada masalah. Tapi kalau bab mani sofa, benda khurafat, tak boleh terima muka benda salah tuan-tuan semua. Takkanlah Nabi kita mengharamkan, Nabi nafidah wala safara, tak ada siam aja di bulan Safar. Kita boleh kata orang alim kasyah nampak bala hak mari. Takkan Nabi mengharamkan satu benda hak Nabi tak tahu.
Tak kira Tok Wali lebih tahu daripada Nabi. Dia kena fikir banyak benda lagu tu. Sebab itulah kita ngaji ni tuan-tuan semua, kita kena aklun munfatih. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ya, lebih daripada kita rasa kita alim, ramai lagi orang lebih alim daripada kita. Kita menakalkan ilmu para alim ulama. Jadi kita kena berlaku adil. Jangan mengharu-birukan pemikiran masyarakat kita dengan benda-benda yang tidak ada kena mengena dengan syariat. Kita bimbang kalau mari kepercayaan mandi sofa. Tuan-tuan boleh baca sejarah. Orang di PCB mula semelih kubah bala. Tahuk kubah dalam laut, jamu hatu di PCB tu. Di PCB, patah PCB tu. Patah Cinta Berakhir tu tuan-tuan. Nak boleh kau hapus waktu. Lama mana orang berjual? Mari demo suruh mandi bulan Safar, sepuluh cerita PCB mula. Adakah betul benda lagu tu? Kena tengok molek. Sebab tu kita orang ada ilmu. Jangan fanatik kepada orang. Kita kena na'rifu, kita kena mengenali orang ni dengan bagai benar. Oh, dia ni betul. Pasal betul, dia bawa bagai betul. Bukannya bagai betul di kes dia tu bawa. Oh, setiap benda tu mulut dia betul belaka. Itu bukan cara orang cerdik. Kita kena na'riful haqqa birrijal. Na'riful rijala bil haqq, bukannya na'riful haqqa birrijal. Ni kita kena faham molek. Kita orang ngaji ni tuan-tuan, itulah manhaj yang kita kena ada, ya. Seruan saya kepada pendengar-pendengar saya setiap pagi, setiap malam, jangan menjadi orang yang tertutup pemikiran dalam kita belajar. Buka fikiran anda seluas-luasnya. Yang betul, kita ambil. Yang tak betul, kita buang. Yang was-was, kita bertanya. Tanya dulu. Ustaz Saibun kata gini. Ustaz ni kata macam mana? Ustaz tanya. Tengok latar belakang pengajian pula. Kita kena cek. Orang ni ngaji mana? Orang ni ngaji mana? Oh, kenapa berlaku perbezaan? Buat sedikit kajian. Barulah kita boleh ambil kesimpulan. Terlegok mentah-mentah tak boleh tuan-tuan semuanya. Kita makan nasi, tengok ikan khisi lagu mana. Kalau makan nasi ikan kongeng, ikan kembu makan dengan kulit-kulit dia pun tak apa. Makan kulit ikan kongeng, selok ada demo. Ikan kongeng macam tulai kulit dia. Sama juga dengan ilmu. Serah tak betul, buat sedikit pertanyaan. Kalau serah betul, tuan-tuan boleh terima. Begitulah kita orang yang belajar ilmu agama, ya. Mudah-mudahan kita mendapat pedoman. Dan maaflah saya buat sedikit pencerahan sebab saya tengok di medsos, media sosial sehari dua ni tuan-tuan semua banyak berlaku haru biru, dan kita orang kampung menjadi masalah. Pedoman untuk sahabat-sahabat saya ialah kita kena tanya, kena dapat pencerahan dari banyak ustaz kalau kita bertemu satu isu yang kita rasa kita tak puas hati. Maaf banyak kita makan masa lebih kurang 10 minit lebih pada hari ini, sebab saya nak terang kepada tuan-tuan pendengar saya ni, kena tathbit molek masalah ilmu supaya pegangan kita yang kita belajar ini hendaklah teguh sebetul dengan hadis Nabi dan juga kitab Allah, yakni Al-Quran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wal hadirin wal ghaibin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.